Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, para imam, para bilal, datuk-datuk dan datin, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka sudah semestinya Allah akan mudahkan urusan mereka itu, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya masih lagi berdebar, tuan-tuan, sebab hujan yang lebat sangat. Tak tahulah kenapa hari ini. Keluar pukul 6 petang tadi daripada Bandar Baruwangi, saya sampai pukul 7.45. Itu pun pakai wish Haji Wazir. Haji Wazir ni bagus juga, dia satu benda. Dia bawa kereta, jalan saya pun tak tahu. Masuk kampung, lepas tu masuk bandar, naik bukit, turun bukit. Hujan lebat, saya tak nampak jalan lah. Kita tawakal dia bawa kereta ni. Ada lubang, ada kayu, semua aku lalu. Sampai ada satu tempat dekat dekat di jantah tu banjir, tuan-tuan. Air kuning macam sungai. Saya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta aku tenggelam, tapi selawat ada kereta besar, tuan-tuan. Kereta besar, 4-wheel drive. Dia bawa laju, jadi air terbuka. Saya ikut kereta. Saya kata apa pun jadi aku ikut je kereta. Dekat betul, tuan-tuan. Kalau dia berhenti mengejut, maknanya selamat saya, tuan-tuan. Maknanya kereta saya akan jadi kapal, insya-Allah. Na'udzubillah lah, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Tak ada Tuhan. Masa tu kita kembali kepada Allah Ta'ala. Betul kata Allah Ta'ala, bila kamu dalam keadaan susah, kamu akan balik pada Allah. Masa tu baru teringat, ya Allah, aku hanya ada-Mu, ya Allah. Tolonglah ya Allah, bagi jalan, ya Allah. Aku nak pergi ceramah kat Masjid Taqwa, ya Allah. Kalau katakan aku nak pergi maksiat, banjir tak apa, ya Allah. Ni tolonglah ya Allah, buka jalan. Tapi tuan-tuan, tunggu Allah buka jalan, risau tunggu dia, banjir. Saya kata, ya Allah, baru saya tahu macam ni keadaan bila kita terlekat dalam banjir, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu baru sikit ujian yang Allah bagi pada saya. Ujian pada tuan-tuan nak datang masjid basah. Saya nak masuk tadi kat sini, slow lah, tuan, tak nampak lubang kat mana. Kereta belakang hang koing, ya Allah, dia tu. Dia ingat macam lah jalan nampak elok. Kita dah berdebar, kita punya kelang kabut, tuan-tuan. Saya parking dulu kat depan, ambil nafas 2-3 kali. Lepas tu baru nampak ada parking, baru masuk, tuan-tuan. Kita jadi macam stres. Itu pun saya rasa habis dah, tertekan saya. Kalau darah tinggi memang kolap kat situ tadi. Tapi mujuk Allah bagi sihat lagi. Itu pun kita rasa berat lah. Nabi SAW lagi berat, tuan-tuan. Dakwah Nabi ni lagi susah. Nabi mana ada parking siap, tuan-tuan. Nabi pergi dakwah tu dalam penuh kesukaran, susah. Kita hari ni hanya menyambung dakwah Nabi SAW. Sebab Nabi sebut apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para Nabi. Jadi dalam hal ini, tak mustahil Allah bagi satu nikmat, satu anugerah, mukjizat yang cukup besar, iaitu Isra' dan Mi'raj. Saya tak nak cerita pada tuan-tuan apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Saya nak hanya huraikan satu perkataan saja yang ada dalam ayatnya. Dan surah Isra' ayat 1. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Maha suci Allah, aku memperjalankan hamba-Ku di waktu malam daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antaranya syurga dan neraka. Tapi apa yang saya nak jelaskan kat sini, syurga dan neraka mungkin tuan-tuan boleh rujuk pada kitab-kitab yang lain dan boleh rujuk pada penceramah yang lain. Cuma malam ni saya nak bincangkan satu benda je. Saya nak tafsirkan ayat ini dengan ayat Quran juga. Dalam tafsir dipanggil tafsirul ayah bil ayah, mentafsirkan ayat dengan ayat suci Allah dalam Al-Quran juga. Apa dia? Perkataan hamba. Pelik tuan-tuan. Allah Ta'ala ni bagi ayat Quran ni pelik. Kalau kita kaji makna-maknanya, orang akan jadi insaf, orang akan jadi dekat dengan Allah Ta'ala, orang kafir akan masuk Islam. Itu sebabnya Dr. Zakir Naik dia berjaya tarik orang masuk Islam, tarik orang Buddha masuk Islam, tarik orang Kristian masuk Islam, tarik orang Yahudi masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia dapat menghayati makna Al-Quran. Dikaitkan pula dengan kitab Veda, dikaitkan pula dengan kitab Bible, Taurat, Injil, Zabur, dikaitkan semua, menyebabkan orang faham, hebatnya Al-Quran, hebatnya semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni Allah kata apa? Abdi. Allah guna perkataan hamba. Sebab apa Allah guna perkataan hamba, tuan-tuan? Sedangkan dalam ayat yang lain Allah guna Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Allah guna perkataan Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Allah sifatkan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat bab makanan dan minuman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Tapi dalam ayat ini Allah guna perkataan hamba. Kenapa hamba, tuan-tuan? Perkara ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah jelaskan, nak jadi hamba ni, tuan-tuan, dia ada kriteria dia. Nak jadi hamba kena ada kriteria dia. Para ulama disimpulkan ada beberapa kriteria. Kriteria sebelum Nabi dibawa menunaikan Isra' dan Mi'raj, ataupun dibawa berjalan di waktu malam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat sebelum antara yang menyebabkan Allah memberikan kelayakan kepada Nabi Muhammad untuk naik Isra' dan Mi'raj. Pertama, tuan-tuan, sifat Nabi as-sabru, sabar. Nabi ni, tuan-tuan, hebat tak hebat, tuan-tuan, dia sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Bayangkan sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, orang yang Nabi sayang, orang yang Nabi cinta, orang yang Nabi paling gembira bila bersama dengannya, telah diangkat dan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita kaji balik Khadijah ni hebat tak hebat, tuan-tuan? Dia tak sama dengan isteri-isteri kita, tak sama dengan isteri manusia seluruh alam. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam keadaan Nabi susah, siapa yang bantu Nabi? Tuh, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW dalam keadaan ketakutan, siapa yang menenangkan Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi duduk dekat Gua Hira, kalau tuan-tuan naik ke Gua Hira lebih kurang dalam 1 jam setengah. Saya bawa jemaah, kalau selalu naik ke atas tu, dia package tak ada, selalunya kita bayar lain. Bawa jemaah, selalu yang ada geng yang dewasa, dia panggil geng tua-tua ni, dalam 2 jam lah. Dia tak boleh nak push dia orang, pensan tengah-tengah jalan, tuan-tuan, tinggi tu 2 jam naik atas. Kita naik selalu malam, pukul 2 pagi, turun nanti ke subuh. Kita naik sampai 2 pagi, duduk atas tu, semayang, duduk berzikir apa semua. Lepas tu baru kita turun. Saja dia duduk atas tu saja, tengok pemandangan yang cantik. Di samping kita nak lihat betapa tingginya, tuan-tuan. Ada setengah orang dia naik pukul 2 petang.
Oh, naik 2 petang tuan-tuan, masya-Allah. Panasnya Tuhan je tahu. Naik hitam, balik pun hitam. Gelap, hangit tuan-tuan, tinggi. Hanya orang-orang yang betul-betul kuat dia naik tengah hari tuan-tuan. Kita selalu bawa malam. Tuan-tuan, 2 jam. Kalau bawa geng muda 1 jam setengah. Bukan berlari lah, kita jalan sambil-sambil bertazkirah sambil berjalan. Sambil berjalan exercise naik ke atas tu, tuan-tuan, sampai ke atas tu 1 jam setengah. Kalau geng muda, kalau orang tua 2 jam. Tuan-tuan, kita sampai atas tu tuan-tuan, ada tapak, orang tapak ada tangga-tangga kecil yang dibuat. Sampai ke atas hujung. Kita takkan sesat ni. Masa Khadijah naik tuan-tuan, tak ada orang bawa. Khadijah pergi seorang, pertama. Yang kedua, tidak ada tangga-tangga kecil. Yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha ketika itu sedang mengandung anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan macam mana Khadijah naik 1 hari 3 kali. Nabi pula duduk dalam gua Hira tu, bermunajat kepada Allah Ta'ala sementara nak turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah Khadijah, kita menangis seorang tuan-tuan. Allah, Khadijah tak pernah merumut, tak pernah kata, bang awaklah mari naik duduk dalam gua ni, mai duduk balik rumah kita lah, nak munajat apa rumah kita pun boleh. Tengok tuan-tuan, betul. Kalau rumah kita mesti dia kata buang terbiak ke bang, duduk pejabat lama marah. Ada duduk masjid lama, abang buat apa ke masjid lama sangat ni, sembang-sembang dengan ustaz, tak usah buang terbiak lah, lewat dah, balik kita tuan-tuan. Isteri panggil balik, orang lain panggil belum tentu balik. Tu tandanya kita sayang isteri, bukan takut isteri. Tak, malas nak cari pasal. Dia suruh balik-balik tuan-tuan. Semalam saya habis program dekat mana saya semalam? Semalam dekat Ceras. Habis Ceras ada sembang-sembang dengan geng-geng taman. Dia duduk sembang pun duduk dekat ni lah, dekat apa? Dekat kedai-kedai. Biasalah geng-geng pengurusi taman apa semua, lepak-lepak. Jarang jumpa tuan-tuan. Ni jumpa pun. Pukul 12.30 isteri telefon. Abang duduk mana tu? Ada ni sembang dengan Datuk Jai, dengan Datuk Bat semua ni. Oh, boleh dah balik dah. Okey. Ada pengurusi tempat. Pengurusi kata, Ustaz, isteri panggil dah? Panggil dah. Oh, kami orang pencin. Tak apa Ustaz, esok boleh jumpa. Ustaz pergi dah balik tu. Tuan-tuan, balik kita tuan-tuan. Bukan dia, ada orang kata, Ustaz jangan takut bini Ustaz, tak masuk syurga Ustaz, takut Allah Ta'ala saja. Saya kata, tak, kita tak pernah takut isteri tuan-tuan. Kita cuma menghormati beliau saja. Tak, malas cari pasal. Tak, daripada dia malam balik masam muka. Khadijah tak pernah masam muka pada Nabi. Tak pernah. Nabi duduk dekat atas tu, dia pergi hantar makan, bagi ambil makanan, ambil pakaian Nabi, bawa turun bawah. Lepas tu hantar pula makanan tengah hari, ambil makanan tengah pagi tadi, bawa balik. Begitulah amalan Khadijah radhiyallahu anha tanpa cakap banyak. Ni hebatnya. Bila turun Jibril bagi wahyu pertama, Nabi balik turun lagi tuan-tuan. Balik sebab takut. Zammiluni, peluklah aku, selimutkan aku. Khadijah radhiyallahu anha letakkan selimut ke atas badan Nabi. Dalam riwayat Ibnu Katsir, Nabi itu dipeluk oleh Khadijah radhiyallahu anha. Allah, tuan-tuan. Tak ada cakap apa. Kita kalau kita buat benda yang bini kita marah, tobat kena balik, kena mengerut tuan-tuan. Isteri tak bagi naik motor, kita naik motor, nak pergi mana? Pergi masjid. Isteri kata tak salah, nak hujan ni, kita pergi juga tuan-tuan. Pergi hujan lebat macam tadi, balik basah. Isteri pun cakap apa? Ya Allah kesiannya abang. Tak ada, kan dah cakap tadi. Yang pun dah, kenapa yang naik motor sangat? Kan dia bagi tahu. Kenapa degil sangat? Tengok dah, kita pula batuk kah. Kan dah susah, menyusahkan orang betul orang tua ni. Dah. Nabi tak ada dapat benda tu. Minta maaf perempuan saja yang cerita ni. Terasa hati ke? Dah, ni nak cerita Khadijah radhiyallahu anha, tak ada cakap apa. Takut, menggigil gitu tuan-tuan. Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia kata menggigilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan bergegar seluruh badan Nabi. Semua punya takut sebab nampak wajah wajah Jibril alaihi salatu wassalam. Khadijah peluk. Nak bagi tenang lagi, Khadijah uraikan rambutnya, letakkan rambut itu di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana rambut isteri atas badan kita? Kalau kita rasa Allah tenangnya tuan-tuan, tak percaya balik ke kita buat.
Yang tu letak rambut you macam mana rasa Nabi? Letak tapi perempuan bubuhlah wangi sikit kena pekung pesan orang tua tu. Ni letak Allah. Ni Khadijah radhiyallahu anha. Nabi tenang dan terus tenang dan terus tenang. Orang yang Nabi sayang ini Allah ambil, tuan-tuan. Allah ambil. Nabi masa tu tengah berusaha berdakwah, Allah ambil. Allah ambil. Macam mana perasaan Nabi SAW? Orang semua sedang tunggu, duk kata, Muhammad, kamu adalah sahirun, orang sihir, ahli sihir, gila, rajulun majnun, orang gila. Tapi itulah yang disayangi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Allah ambil umur dia. Betapa sedihnya hati Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi tak ada isteri lain kecuali Khadijah ketika itu. Ni yang orang perempuan pegang. You nak kahwin lain, nak ikut sunnah, Nabi tak tunggu isteri pertama mati dulu. Tak mati lagi. Habis modal, tutup buku, tuan-tuan. Nak cerita tu yang berlaku. Tuan-tuan, lepas dalam tempoh 1 bulan 5 hari, Allah ambil pula orang yang paling kuat defend Nabi SAW. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Nabi lagi sedih. Sebab apa? Orang yang Nabi sayang, orang yang Nabi hormat, orang yang banyak defend Nabi SAW. Siapa dia? Abu Talib. Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Menangis Nabi SAW, tuan-tuan, menangis. Dan ketika itu turun ayat Quran. Sebab apa nangis Nabi SAW? Sebab Nabi rasa sedih kerana aku tak dapat nak mengislamkan bapa saudaraku sendiri. Turun ayat Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Yang boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh bagi hidayah kepada siapa sahaja yang dia, iaitu Allah, nak. Jadi tak boleh kita nak kata, tuan-tuan, hidayah tu milik kita, milik Allah Ta'ala. Nabi tak boleh nak islamkan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Dalam keadaan sedih Nabi ni, tuan-tuan, Allah arahkan Nabi SAW untuk pergi Taif. Kalau kita ni, tuan-tuan, dalam keadaan sedih, 2 orang yang kita sayang meninggal dalam tempoh 2 bulan. Bos kata, jom, awak tolong pergi selesaikan kerja dekat mana? Dekat luar kawasan. Mesti kita marah bos. Bos fikirlah, ada otak ke? Saya baru mati 2 orang yang saya sayang. Nabi SAW tak berkata apa-apa. Sifat Nabi yang kedua yang Allah letakkan dalam hal ini, sehingga Allah bagikan kurniaan untuk terus berjalan di waktu malam, Isra' dan Mi'raj. Sifat Nabi at-ta'ah, ketaatan. Taat Nabi SAW tanpa bercakap apa. Allah kata pergi ke Taif, pergi Nabi SAW dengan Zaid bin Harisah. Sampai sana, tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Tak ada seorang masuk Islam. Yang masuk seorang hamba saja. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, bila Allah tunjukkan benda ni, tuan-tuan, baliknya Nabi SAW, tidak Nabi rasa nak marah, tidak ada Nabi rasa duka cita. Walaupun yang masuk seorang hamba yang bernama Adas, kemudian segombolan jin-jin yang masuk Islam dekat dengan Masjid Haram dah. Dia panggilkan, kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Haram, dia ada masjid jin. Selepas Masjid Syajarah, kalau tuan-tuan daripada Masjid Haram, jumpa Masjid Syajarah. Lepas Masjid Syajarah, Masjid Jin. Dan situlah Nabi SAW semayang. Sementara nak sampai ke rumah Nabi, Nabi semayang, Nabi baca ayat Al-Quran. Dan ketika itu jin berkata, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allahu Rabbi. Jin dengar Nabi baca Quran. Semua jin agak terkejut. Dan ketika itu jin pakat bertemu dengan Nabi SAW dan berdialog, sehingga kumpulan mereka itu masuk Islam. Hingga kepada hari ini keturunan mereka masih ada. Itu sebabnya jin ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jin ada Islam, ada yang bukan Islam.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, Nabi redha, sifat Nabi yang ketiga. Redha, walaupun tak ramai masuk Islam tak apalah. Walaupun tidak ada yang orang kata apa, satu kumpulan orang Taif masuk Islam tak apalah, tak ada masalah. Aku hanya doakan semoga Allah Taala bagi hidayah kepada seluruh orang Taif. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dah boleh masuk ke Taif. Tidak ada seorang pun orang kafir yang berada dalam Taif. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, berkat doa Nabi. Bahkan hari ini Taif tempat yang paling subur. Tuan-tuan nak beli buah-buah yang sedap-sedap semua kat Taif, murah. Baru ni bulan 1 saya bawa jemaah, suka tuan-tuan, kita dapat pergi ke Masjid Adas. Dia panggil masjid tempat Adas masuk Islam. Kita tengok tempat air yang Nabi SAW, air sungai yang Nabi SAW minum ketika dalam perjalanan untuk pergi ke Taif, balik ke Taif. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, menangis kita dalam perjalanan. Hari ini tempat itu tempat yang paling cantik di Arab Saudi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tiga sifat ini sifat hamba yang ada pada Nabi, sehingga Allah bawa Nabi SAW untuk merasai nikmat Isra dan Mi'raj. Cuma ada 5 sifat yang Nabi buat sehinggalah ke akhir hayat Nabi. Siapa dia? Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 63, sifat seorang hamba. Selain daripada yang 3 tadi, tambah lagi 5 daripada surah Al-Furqan. Sifat yang pertama yang ada pada Nabi SAW, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang ketiga, sifat yang pertama, mudah cerita, sambung dulu sifat yang keempat. Sifat yang keempat, tapi sifat pertama yang ada dalam surah Al-Furqan, sifat yang keempat apa dia? Nabi SAW berjalan di atas muka bumi, tidak ada perasaan bongkak. Tuan-tuan, kita nak rasa bongkak apa dia tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni ada pangkat sikit kita rasa sombong, ya Allah, ya Tuhan. Nabi ni tuan-tuan, kalau kita kaji manaqib ar-rasul, syama'ir rasul, akhlak dan sifat Nabi, Nabi ni masuk syurga lebih awal daripada orang-orang lain. Awal daripada Nabi Adam, awal daripada Nabi Musa, awal daripada Nabi Isa. Tetapi Nabi tak pernah sombong. Muka Nabi sentiasa senyum. Bahkan Nabi ajar para sahabat, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada orang lain itu adalah sedekah. Tuan-tuan, takkanlah kita ada pangkat sikit kita terus tak nak senyum kat orang. Jalan, orang kata Assalamualaikum, salam, kerah betul hati dulu tuan. Tak boleh tersenyum. Senyum. Nabi ni masuk syurga awal dari kita. Nabi kalau dia minta, ya Allah, aku nak kaya, masa tu juga keluar emas tuan-tuan, daripada bumi boleh keluar, daripada langit boleh turun hujan emas. Nabi tak minta tuan-tuan, sebab doa Nabi tu mustajab. Itu Nabi tak sombong. Tapi kita baru naik pangkat sombong tuan-tuan. Baru naik pangkat daripada jemaah biasa, naik AJK masjid, terus sombong. Tuhan dia tahu, bukan masjid ni, masjid lain tuan-tuan. Allahu Akbar. Awak tak tahu siapa saya? Saya AJK sini. Oh senyap. Minta maaf je. Tuan-tuan, jangan sombong kita tuan-tuan. Awak ni ada pangkat sekejap. Sekejap dia nikmat Allah bagi. Pangkat ni anytime Allah boleh tarik. Tuan-tuan, Allah tunjuk depan kami ni banyak dah tuan-tuan. Allah bagi rezeki kami, alhamdulillah satu. Allah bagi rezeki, pusing satu dunia dah. Pusing satu Malaysia. Pusinglah pergi negara-negara pergi ceramah. 12 tahun, 13 tahun kita dah pernah pergi ceramah. Dekat istana pernah, dekat tak istana pun pernah, dalam kampung pun pernah. Kita tengok macam-macam culture manusia. Pernah sekali tuan-tuan, saya pergi, orang ada pangkat besar tuan-tuan, pangkat besar, tapi tak mau sebut nama. Pangkat besar, sebut nama tuan-tuan tahu ni, tak mau sebut. Biarlah saya dengan Allah saja tahu. Tuan-tuan, masa ada pangkat, mungkin dia tidak nampak kepada orang. Masa ada pangkat, semua orang akan salam dengan dia. Betul tak? Semua orang akan serbu salam dengan dia. Tapi bila sudah tidak ada pangkat tuan-tuan, saya jumpa 2 kali, saya jumpa 2 orang yang berbeza. Dua-dua ada pangkat. Satu saya jumpa dekat Alam Anda, senyap, tak ada orang senyum kat dia pun. Salam pun tidak. La salam wala kalam, orang Arab kata.
Salam tak ada, sebut pun tak ada. Duduk seorang-seorang, main dengan cucu. Cak, 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 cak. Cucu pun lari daripada dia kadang-kadang. Nak cerita kadang-kadang Allah tunjuk. Ada saya jumpa satu tempat dekat Mid Valley. Jalan seorang-seorang. Tak ada orang nak tegur. Kita tak tahu apa sebab. Tapi kalau orang yang baik, orang yang ada ilmu, orang yang akhlak mulia, kamu pergilah mana-mana pun, orang akan kejar kamu. Bukan kamu kejar orang. Masih ada pangkat orang kejar, tak ada pangkat pun orang kejar. Contoh paling mudah semua orang kenal, Datuk Dr. Harudin. Tuan-tuan, saya cakap ni sebab saya ni didoakan oleh ayah biar jadi macam dia, dan Allah makbulkan doa tu. Saya masih umur darjah 4, tuan-tuan, saya dah berhenti sekolah. Saya dihantar menghafal Quran. Jadi setiap hari Khamis malam, ayah ni akan paksa semua anak-anak mari duduk dalam rumah, tengok duduk depan TV semua. Tuan-tuan bayangkan, depan TV pukul 9 malam. Setiap hari Khamis, bukan tengok Gegar Avanza, Gegar Vanganza, bukan tengok AGL Anugerah Juara Lagu, bukan. Duduk setiap malam Jumaat tengok Forum Perdana TV1. Siapa panel masa tu, tuan-tuan? Masa tu Forum Perdana, orang yang tengok melebihi 5 juta. Ni RTM bagi tahu ni. Zaman-zaman ni, zaman Datuk Harudin, zaman Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasan Ali, ni semua ni zaman otai-otai, tuan-tuan. Datuk Arwah Hashim Yahya, bekas mufti wilayah Persekutuan yang lama. Masa ni, tuan-tuan, orang tengok 5 juta ke atas. Ni zaman ni, tuan-tuan. Bayangkan kita budak dengan darjah 4 duduk kat depan, kena tengok, tuan-tuan. Tengok Forum Perdana, tak muntah kita. Zaman tu yang cukup masyhur cerita Gaban. Ingat tak? Hak zaman umur dengan saya, Gaban. Su Gaban. 2 minit setengah gitu. Jadi Gaban. Satria Baja Hitam. Hak tu yang kita tengok. Ni kena wajib tengok apa? Tengok tu. Forum Perdana. Nak muntah, tuan-tuan. Ayah kata wajib tengok. Kita tengok. Apa dia cakap apa? Tak faham. Tapi disuruh tengok. Arwah ayah doa. Dia kata, "Ja, suatu hari Ja duduk kat sini, Ja." Dia panggil saya Ja. Anak apa ni, nama Ja ni nama manja dalam keluarga lah. Jangan tuan-tuan panggil Ustaz Ja sekali. Macam-macam nama dah aku ni. Orang panggil Dr. Izhar pun ada, Dr. Mia pun ada panggil Dr. Mia pun ada. Tak apalah. Tuan-tuan, duduk kat sini jadi profesor macam Dr. Harudin dekat UKM. Saya kata apa? Tak boleh. Dr. Harudin orang hebat. Dia ni ada doktor. Kita budak gitu, tuan. Tak boleh. Saya Jah dah berhenti sekolah. Dia sekolah sampai habis. Kita budak kecil, tuan. Darjah 3. Tak ada. Orang lain semua masuk UPSR. Saya tak ada UPSR. Tak ada PMR. SPM adalah. Masa buat master baru ambil SPM. Janggut panjang tak. Cikgu pun confuse. Awak ni cikgu ke ustaz? Cikgu ke apa ni pelajar? Dah balik belajar baru ambil. Tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala, doa seorang ayah hari ni dekat UKM, bilik yang Profesor Dr. Harudin duduk, di situlah bilik saya duduk. Subjek yang saya mengajar hari ni, fiqh fatwa, adalah subjek yang diajar oleh Datuk Dr. Harudin. Forum Perdana, tempat dulu kursi itu diduduki oleh Datuk Harudin, itulah kursi sama juga saya duduk pada hari ini. Doa seorang ayah. Itu sebab, tuan-tuan, kita ada ayah, mintalah doa dengan ayah. Doa ayah, doa ibu mustajab, tuan-tuan. Carilah ayah, carilah ibu ketika mereka hidup. Saya sudah tidak ada ayah, tuan-tuan. Setiap kali saya jumpa ayah, saya akan gembira. Bila jumpa kawan-kawan ayah, saya akan menangis. Sebab kita jumpa kawan ayah, tuan-tuan puan. Sebab doa ayah hari ini saya berjaya. Tuan-tuan, jangan sombong. Sombong anytime Allah boleh tarik. Tuan-tuan, kita tengok dia pergi mana-mana, tuan-tuan, orang serbu dia. Baru ni dekat airport saya jumpa. Saya jalan kat belakang, saya nampak Datuk masuk. Masa tu dia nak pergi mana saya tak pasti. Dia tengah jalan nak masuk ke, nak pergi boarding tu, geng-geng pramugari kejar, tuan-tuan. Pramugari masa tu dan pakai tudung, dia pakai apa yang ada je. Kain terbelah sampai lutut. Lari bawa air. Datuk, doa Datuk. Datuk pun ambil tu. Doa. Tengok tak tengok aku tak tahulah. Dia yang penting doa. Berebut, tuan-tuan, sampai ada orang bawa tali dia puk masuk dalam apa nama tempat VIP punya tu, sebab ramai orang kejar. Kadang-kadang kenapa, tuan-tuan? Sebab dia tak kedekut. Tuan-tuan pergilah berubat dengan dia. Satu sen dia tak ambil.
Tuan-tuan pergilah berubat dengan dia. Dia kata kalau nak bagi untuk Darul Syifa. Dia pergi berubat ke orang, tak pernah dia kata saya jual air ni tak ada jual air tu kan. Ni akhlak dia. Dia ubat semua orang tanpa mengira pangkat, orang bawah, orang atas, semua dia masuk. Tu sebabnya Allah muliakan. Tu sebab kita tuan-tuan tak payah nak sombong. Tu Nabi dah ajar. Sifat seorang hamba tak sombong jalan di atas muka bumi. Yamshuna 'alal ardi hauna. Itu yang keempat. Sifat yang kelima, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang kafir tuan-tuan buat, orang kafir ajak buat benda haram, ajak nak tukar tabadul astaqafi ataupun tabadul ad-dini. Dia panggil pertukaran agama. Hari ni kamu sembah kami, esok kami sembah kamu pula. Agama kamu, kami semayang. Hari ni kamu sembah Tuhan kami, esok kami datang satu kampung sembah Tuhan kamu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Kau jangan masuk campur. Dalam bab agama kita kena ada prinsip. Ini hari ni tuan-tuan, kita tak ada prinsip. Habis semua yang berkaitan agama, syariat, habis kita gadai. Orang bukan Islam marah, apa nama, Dr. Zakir Naik datang, kita pun sama-sama nak marah. Buat apa? Kita patut tak payah layan. Sebab apa? Diorang nak datang bawa sami-sami diorang daripada luar negara, datanglah, tak ada masalah. Kerajaan kita tak pernah larang. Kebetulan saya nak ada ceramah di Sarawak, tapi bukan ceramah politik. Pergi forum dengan Datuk Mufti Sarawak. Sampai dekat Sarawak, satu kebetulan satu flight, duduk tepi dengan Datuk Ismail Sabri. Dia kata kita dalam kerajaan kita tak pernah larang. Sami dia datang buat dekat mana? No, semayang dekat mana? Semayang dekat PICC. Semayanglah, tak ada masalah, kami tak larang. Tapi takkan kita punya ulama datang, you nak kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Garuk kepala saya tuan-tuan. Tahulah dia pakai serban besar. Jangan cakap kata ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Awak bukan Islam. Macam mana awak nak bercakap tentang ahli sunnah wal jamaah? Tengok tuan-tuan puan. Kita boleh kata ada pula yang sokong. Tak boleh lagi tu. Kita gadaikan kita punya prinsip. Orang bukan Islam hina ulama kita tuan-tuan. Orang bukan Islam hina mufti-mufti kita. Orang Syiah hina mufti kita. Nak lawan dengan ajak mufti Kedah masuk kod sebab mufti Kedah lawan Syiah. Tuan-tuan, habis agama kita tuan-tuan. Nak hormat semua agama, mana boleh. Kalau diorang menghina agama kita, kita tak boleh main-main. Orang hina syariat kita tak boleh main-main. Ni sekarang ni budaya-budaya musuh-musuh Islam dah masuk dalam kehidupan anak-anak bangsa kita. Nabi ajar cara hidup Islam, kita tak ikut. Dalam Syama'il kita kata kita setiap tahun kita berselawat menyambut Maulidur Rasul. Setiap tahun kita menyambut hari Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, tapi budaya bukan Islam ada dalam keluarga kita tuan-tuan. Nabi ajar Syama'il Rasul. Apa yang Nabi ajar? Nabi ajar dalam Syama'il, bila bersin asyam, apa yang kamu kena buat? Alhamdulillah. Tapi kita buat asyam, excuse me, bagus excuse me ni, tapi alhamdulillah dulu. Lepas tu excuse me, yang dengar pula yarhamkallah. Lepas tu dia jawab balik yahdikumullah yuslihu balakum. Saling doa mendoa antara kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini sunnah Nabi. Tapi kita tak buat. Nabi ajar makanlah dengan tangan kanan. Betul tak? Tapi kita hari ini protokol aja. Protokol kita kena makan dengan tangan kiri. Ni Datuk Badishah ada kat Brunei ceramah di hadapan Permaisuri Sultan Brunei. Kami dalam WhatsApp group. Walaupun tengok di sana di Brunei, kalau ikutkan protokol, sudu belah kanan, garpu belah kiri. Terbalik. Dekat sana garpu belah kanan sebab Permaisuri makan dengan tangan kanan. Tengok. An-nas ala dini mulukihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup ikut pemimpin dia. Pemimpin hidup ikut sunnah Nabi, maka kita akan jadi, habis rakyat akan hidup cara hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni apa
masalah? Tak apalah. Kalau nak ikut protokol, kita ikutlah. Makan tangan gerpu tangan kiri. Tak nak makan, tukarlah. Betul tak? Tukar. Dia kata kalau kita belajar, masa belajar protokol, dia ajar protokol makan. Bila kita buat tukar gitu, dia kata tak protokol sangat kalau kita main tukar-tukar gitu. Ambil macam tu. Cawan. Tuan-tuan, iyalah kita cuba sedaya upaya ikut sunnah Nabi. Tapi jangan kita terlalu mempertuhankan apa yang protokol bawa. Protokol betul, makan bunyi kueng 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 kueng. Itu bukan sunnah. Makan slow-slow lah. Ni bunyi kukeng kukeng kukeng. Pekak telinga. Yalah, makan ikut sunnah Nabi. Makan tangan kanan. Apa masalah dia? Garpu tangan kanan, tak ada masalah. Cuba kita ikut sunnah Nabi SAW. Muslimin muslimat, pernah sekali itu saya dipanggil ceramah depan seorang pemimpin. Jadi ada protokol, biasalah protokol akan datang. Dia akan maklum, okey, makan begini, ustaz akan duduk di tempat ni, lepas tu ustaz akan bercakap ada beberapa perkara yang tak boleh sentuh, ya, antara nama-nama yang tak boleh nak sentuh, nama ni kena panggil sekian, okey, beres, tak ada masalah. Cuma bila makan pastikan tidak bunyi. Tak boleh. Dia kata penuh dengan adab. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Lepas tu macam biasalah garpu apa, kalau tu makan garpu tu, so pandai-pandai betul-betul lah ikut. Kita dah letak ikut tangan, mana sudu belah mana, garpu belah mana. Cuma saya kata saya nak makan belah kanan, boleh tak? Tak boleh. Kalau ustaz makan macam tu, sebab ustaz berhadapan dengan pembesar ni, jadi kalau ustaz makan kurang enak, protokolnya tak berapa elok. Saya pun senyap, saya kata insya-Allah saya tengoklah nanti. Tapi dalam hati ni tak apalah, nanti aku tukarlah. Bergaduh dengan dia tak selesai masalah, tuan-tuan. Tengok bila sampai, iyalah makan chicken wing tu, chicken wing. Nak makan dengan garpu macam mana? Terbang wing tu. Tengok pemimpin tu, pemimpin yang saya ceramah depan, dia makan pakai tangan. Dia pula cakap, kata izinkan saya nak makan pakai tangan. Lagi sedaplah makan pakai tangan. Pula bila dia pakai tangan, apa lagi saya tahu, letak garpu aku tangan, tuan-tuan. Apa nama orang yang jaga protokol, tengok ustaz makan pakai tangan. Dah, boh makan tangan. Apa masalah dia? Tapi tuan-tuan, tak apa. Cubalah sedaya upaya tengok budaya-budaya tu kita kena ubah dah. Pakaian kita, habis budaya-budaya yang bukan Islam masuk dalam pakaian orang Islam kita. Hari ni mengislamisasikan pakaian-pakaian luar. Tudung diislamisasikan. Jubah, ya, jubah ketat, jubah orang perempuan diubah jadi lebih cantik. Dia mengketatkan. Orang lelaki pun jubah ketat gitu. Ada satu orang bagi hadiah kat saya, dia suruh saya pakai. Saya pakai tak tergamak, ketat sungguh. Jadi fit nampak ni, tetik-tetik sini. Tak tergamak, tuan-tuan. Kita jalan gitu, saya kata nak belok tak cabut, tuan-tuan. Ketat, dia memang style ketat. Tak boleh. Geng-geng muda punya baju tak apalah. Dia orang lelaki okey lagi. Yang perempuan tu, yang perempuan jubah ni, tuan-tuan, ni jubah orang perempuan kain jenis ni. Kain apa panggil kak? Makcik. Kain apa? Kain lekra kan? Bukan lekra. Dia ada kain nipis, licin tu. Dia macam satin tapi bukan satin. Saya tak reti sangat apa ni kain-kain ni. Orang rumah selalu belikan kain. Bila dia pakai ketat, bekas tak suara dalam? Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, sebagai contoh tadi saya katakan jubah orang perempuan memang nampak, pakai jubah Islamik punya pakaian, tapi jubah itu ketat, maka nampakkan aurat. Tidakkah itu bukan budaya Islam? Kita ambil daripada luar, bawa masuk dalam kita punya budaya. Kita punya budaya, tuan-tuan perempuan, budaya orang Islam, budaya orang Melayu kita kat Malaysia. Orang perempuan kita pakai kain dalam selalu. Betul tak? Sekarang ni budak-budak muda dekat universiti tak minat pakai kain dalam. Sebab saya pensyarah kat universiti selalu jumpa benda ni apabila budak orang mengadu. Bukan kami pergi selak dah. Dia orang bagi tahu kat dekan, "Prof, tolong bagi tahu pelajar-pelajar tolong pakai kain dalam." Sebab dia orang ni pakai apa? Kain yang budak-budak muda ni suka pakai kain apa? Cotton. Linen tak, dia satu lagi. Cotton, English cotton. Betul tak? Yang bunga kecil-kecil.
Yang budak-budak muda dia suka pakai tu. Warna putih pula, nampak bersih, nampak cantik. Jadi bila dia lalu dekat dekat bangunan ataupun dekat cahaya, nampak batang kaki tu. Jadi orang maklum lah, pergi maklum pada dekan tolonglah bagi tahu ni fakulti perniagaan Islam, budak-budak tak pakai kain dalam, tak elok lah. Jadi dekan dia panggil siapa? Dia panggil saya. Fake mengajar fake. Kebetulan subjek saya mengajar fake dekat universiti. Saya ni mengajar buka pelajar 60 orang je. Kalau ikutkan sistem 60 orang. Tapi yang masuk jadi 120. 60 hari tak tahu dari mana datang. Dia orang datang nak dengar saja-saja. Jadi kita masa tu kita gunakan bagaimana nak tarik dia orang ni biar pakai. Saya pun cakap, adik-adik sekalian, pakailah kain dalam. Sebab dapat maklumat kata adik-adik tak pakai kain dalam, biar nampak batang kaki tu haram dalam Islam. Budak angkat tangan, "Ustaz, panahlah Ustaz. Kalau tak percaya Ustaz cuba pakai." Saya pula disuruh pakai. Masalah saya pakai, apa faedah saya pakai? Saya pun balik ke rumah pakailah yang isteri saya punya. Try pakai. Oh, tak panah mana. Tapi nak cerita, dia suruh kita pakai balik. Kita pun cakap tak panah, biarlah panah kat dunia, jangan panah di akhirat. Ni sekarang ni masalah gangguan seksual berapa banyak tak? Kes meningkat tuan-tuan. Dekat pejabat, dekat sekolah, dekat universiti, gangguan seksual. Punca daripada mana? Daripada orang perempuan. Orang perempuan rasa dia tutup aurat dah, tapi sebenarnya tidak tutup aurat. Dan ini yang Nabi sebut di akhir zaman, nisaun ariyatun kasiyatun mumilatun fit turuqat atau kama qal. Di akhir zaman perempuan-perempuan ni tutup pakai pakaian tapi bagaikan telanjang berjalan tergedik-gedik di tepian jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi nampak benda ni berlaku. Ini di fakulti pengajian Islam. Budak tak pakai kain dalam. Saya pun ada pula seorang angkat tangan, "Ustaz, mahal Ustaz. Sekarang dah jadi RM25." Saya pun cakap, yang kamu beli jenama Triumph tu apa pasal? Triumph memang mahal 25. Beli yang kat pasar malam yang RM5, RM10. "Ustaz, dah tak ada RM5, RM10 semua." Oh, naik pula. Dia pandai harga ni. Okeylah, tak apa, 10 kilo okeylah daripada kamu dibakar di api neraka. Oh Ustaz, masalah pakai yang RM10 tak tahan lama. Dia londeh Ustaz pula. Jadi aku kena ajar pula cara pakai kain dalam. Saya katalah, kalau londeh, pin lah kan? Atau pakailah tali rapia. Dekat luar pakai cotton, English cotton. Orang nampak cantik, tutup aurat, eloklah. Dalam tu lantaklah, berlubang tak berlubang itu orang tak tahu. Tapi tuan-tuan, sampai peringkat ni, tengok anak-anak bangsa kita. Benda yang kita kena ubah. Tapi semua tu kita terima seadanya. Barat buat American Idol, kita buat Malaysian Idol. Orang lain dekat mana buat semua kita buat. Yang joget tarian tu dah tak ada dah. Dulu ada tarian-tarian kan, sehati sedansa. Dekat barat buat, kita pun buat juga tuan-tuan. Apa ni kita tilawah antarabangsa, tak ada orang pergi tuan-tuan. Kenapa sampai peringkat tu? Tak ada orang pergi tilawah antarabangsa. Program agama orang tak tengok. Ini tu sebab sifat seorang hamba yang kelima tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Apa dia? Bila orang kafir bukan Islam dan seumpamanya nak bawa budaya-budaya bukan Islam, please tolak awal-awal. Pesan pada anak-anak, pesan pada anak bangsa kita, cukuplah, jangan dibawa budaya-budaya yang tak baik itu. Yang baik kita ambil. Kalau pergi ke barat, kalau pergi ke Jepun, dia orang jaga kebersihan, itu kita ambil. Tapi yang tak elok jangan diambil. Ini yang kita kena bawa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ini sifat yang kelima yang ada dalam diri seorang hamba sehingga Nabi diangkat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sifat yang keenam, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat keenam seorang hamba Allah sebut dalam surah Furqan ayat 64, mereka ini sentiasa berada mendampingi Allah Subhanahu wa taala dengan bertahajud di waktu malam. Tuan-tuan dan puan, Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita mungkin tak sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi solat semayang satu rakaat pertama hampir 3 juzuk tuan-tuan. Nabi baca Baqarah habis, Nabi baca surah Ali Imran habis. Lepas tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk untuk rakaat yang pertama.
Ini solat tahajud Nabi SAW. Kita sejauh mana tuan-tuan tahajud kita? Kita banyak terkejut daripada bangun tengah tahajud. Terkejut sebab apa? Mimpi ngeri. Mimpi kenapa? Kalau orang perempuan dia mimpi suami dia kahwin seorang lagi. Betul, isteri saya pernah ngigau gitu, terkejut saya tuan-tuan, tengah tidur. Yang kenapa yang? Apa? Dia bukan. Dia orang Kelantan tuan-tuan, saya orang Selangor. Apa? Ya Allah, apa ada? Dia peluk saya. Bapo, apa ada ni? Cakap Kelantan lah sebab dia orang Kelantan. Bapo. Mimpi abang kahwin seorang lagi. Tengok jam pukul 3.30 pagi. Saya kata jangan mengarut lah. Abang dengan awak ni, molek-molek tidur dengan awak ni. Ni Allah suruh bangun sembahyang tahajud lah ni. Memang nak pergi sembahyang tahajud lah. Sebab mimpi ngeri tuan-tuan. Bangun sembahyang tahajud, sujud lama, minta jauh daripada bala. Bangun dia malam tu, terkejut. Tapi kalau tak terkejut macam tu, tak bangun kita. Tuan-tuan, ni perangai kita. Tuan-tuan, kita cuba amalkan. Bukan payah, amalkan 2 rakaat je. Kata Imam Al-Ghazali, rakaatani mustaqimani. Bangunlah 2 rakaat istiqamah. Mustaqim, iaitu kita berterusan melakukannya. 2 rakaat. Allah tuan-tuan, kita subuh hari ni dalam 5.43. Kita bangun awal 5.15. Tuan-tuan bangun 5.15. Tuan-tuan masuk bilik air apa semua dah 5.30. 5.30 tuan-tuan sebelum pergi masjid semayang 2 rakaat. 2 rakaat seminit je tuan-tuan kita semayang. Kita tak macam Nabi 1 rakaat hampir 3 juzuk. Kita 1 minit 2 rakaat selesai. Laju gila. Okey tuan-tuan, sekurang dapat juga 2 rakaat. Dapat 2 rakaat. Ada masa lagi, semayang lagi 2 rakaat. Tuan-tuan, pergi masjid, masuk masjid, bila tak azan lagi, semayang 2 rakaat, dapat 6 rakaat. Tahajud tuan-tuan. Kata para ulama, antara yang menyebut perkara ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dia ringkaskan kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tambah beberapa perkara. Dia kata apa? Antara kebaikan orang yang sentiasa sembahyang malam tidak tinggal, mulutnya masin. Mulutnya masin maksudnya bila dia berdoa, Allah akan makbulkan doa itu. Itu sebab tuan-tuan, Aliu tuan guru, Aliu tok guru, Aliu tok imam, Aliu orang-orang alim sangat digunakan, sangat diperlukan ketika membelah mulut cucu atau anak. Betul tak? Dapat baby besar ni, dapat baby 7 hari, tak sampai 7 hari kita disunatkan bawa anak ini kepada orang-orang alim. Abdullah bin Abbas dibawa kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dibawa kepada Nabi SAW. Nabi pecahkan mulut, buka mulut Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat, Nabi masukkan buah tamar yang telah digigit oleh Nabi SAW, ambil kemudian letakkan di atas atas tu? Langit cucu kita, anak kita. Allahumma salli Muhammad. Anak ini didoakan oleh Nabi SAW. Nabi sudah tiada. Siapa yang doakan? Ulama yang mendoakan anak-anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, alimkan anak ini dalam ilmu tafsir, alimkan anak ini dalam ilmu hukum hakam. Ya Allah, walaupun jadi engineer tapi alim dalam hukum hakam. Kita nak jadi macam Profesor Muhaya tuan-tuan. Biar anak ni hebat dalam perubatan, pakar mata, tapi dia alim dalam hukum hakam. Nak jadi macam Dr. Zakir Naik, doktor perubatan, tapi boleh cakap tentang Al-Quran, boleh bercakap tentang hadis Nabi SAW. Kita nak jadi macam Habib Umar, orang alim tuan-tuan. Allahu Akbar, cakap bab hadis tak berhenti, bubuk hadis kat mulut dia. Habis Bukhari Muslim hafal ke dia. Tuan-tuan, kita nak ulama-ulama macam tu doakan anak-anak kita tuan-tuan. Tengok Habib Ali Zainal Abidin, kita nak biar dia doakan anak kita tuan-tuan. Biar dia. Jarang kita jumpa penyanyi datang. Siapa? Awi, tolong ni, tahnikkan anak. Jarang. Awi pun tak tergamak, tak nak, dia kata. Aku tak layak, dia kata. Betul, dia pun tak nak. Dia kata, aku cari ustaz macam mana kau cari aku pula. Betul, berapa ramai dah artis-artis minta ustaz-ustaz tolong doakan.
anak-anak mereka. Sebab itu al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Sebab mulut mereka sentiasa berzikir kepada Allah. Ni tu imam tuan-tuan, duk berzikir pada Allah, duk jadi imam pada tuan-tuan perempuan. Oh ya Allah, mulut mereka ni manis tuan-tuan. Untuk budak-budak. Tapi tak payahlah kita dah tua datang tolong tahnikkan saya. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Sebab ada minta ustaz tolonglah gigit apa-apa ustaz saya nak makan. Aku pun tak tergamak nak bagi tuan-tuan. Betul, kat Putrajaya minta ustaz tolonglah ustaz. Bersungguh-sungguh dia minta. Jadi saya pun tak tergamak, saya minum air gini. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih, ambil lah. Minum. Dia pun ambil, dia cari mana tempat ustaz ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya pun doakanlah semoga dia bahagia tuan-tuan. Tak apalah, dia nak ambil berkat, apa salahnya, tak kisah. Tak salah. Dulu masa saya kecil-kecil, dulu saya belajar kat Syria, amalan yang saya buat tuan-tuan dan puan, anak murid saya tanya, macam mana ustaz boleh ingat 4 mazhab? Macam mana ustaz boleh ingat mazhab tu, mazhab ni dalam masalah-masalah fiqh? Tuan-tuan, kalau nak ikutkan saya tak ingat tuan-tuan. Saya ni ingatan lemah. Siapa yang doakan? Guru-guru kita lah, ulama-ulama kita. Saya selalu amalan saya buat. Sama juga Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri, antara amalan dia suka duduk depan. Kalau syekh bercakap, kena air liur atas muka dia tu biasa. Itu sebab dia alim tuan-tuan. Dia rajin tu. Kita kena tahu tu terbarakah. Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan-tuan tahu tak apa kehebatan Syekh Nuruddin Al-Banjari? Masa dia belajar kat Mekah, dia akan bawa sejadah. Setiap kali syekh mengajar, dia akan letak syekh ni, dia akan letak sejadah. Syekh akan duduk atas sejadah dekat Masjid Nabi, dekat Masjid Haram, mengajar. Habis mengajar, dia akan ambil sejadah tu, dia simpan, bawa balik. Dia ambil berkat daripada sejadah yang diduduk oleh guru-guru mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak boleh buat macam tu. Saya buat macam mana? Saya bubuh air. Setiap kali syekh datang, saya akan bubuh air. Bubuh air, syekh akan minum. Bila batuk, syekh minum. Antara yang minum hasil air bubuh saya, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu guru saya. 6 tahun saya belajar kitab dengan dia. Antara yang saya belajar dengan dia, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum. Masa mula-mula dia datang Malaysia tahun 2004, saya yang bawa dia tuan-tuan. Saya ingat dia bagi pen. Tapi bukan pen ni, ada satu pen. Pen dia nama, dia dapat daripada Jakin. Pen tu dia nama Parker Gold. Dia ada gold. Tuan-tuan, saya dapat happy saya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia minta saya pergi tukar duit, saya pergi tukar duit. Bila nak balik, dia nak bagi duit kat saya. Saya kata la abadan. Lan akhudha minka abada. Saya takkan ambil satu sen daripada kamu, Syekh. Dulu masa belajar, saya dah ambil banyak dah. Kitab kamu bagi, lepas tu apa ilmu kamu bagi. Takkanlah sekarang nak ambil duit sekadar aku khidmat untuk kamu dalam 2, 3, 4 hari. Masa tu ada majma' fiqh dekat Marriott Hotel Putrajaya. Saya duk bawa tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia nak bagi duit, dia tak nak, saya tak nak. Lepas tu dia nak marah. Dia kata, tak boleh lah, kamu kena ambil satu pun sikit. Tak ada, saya tak mau duit. Tolonglah Syekh. Sampai dekat airport, dia bagi pen. Khalas, khus. Saya tahu dia sangat suka pen. Benda yang paling dia suka adalah pen. Jadi kita pun tak kata, lah Syekh. Tapi bila dia bagi, kita ambil je lah. Tahan. Pen, aku nak. Sebab apa? Sebab Syekh bagi. Kita nak, bukan pakai pun, simpan letak je. Tuan-tuan, sampai satu hari tahun 2007 saya ceramah dekat Singapura. Saya pergi Singapura, ada 3 masjid. Jadi setiap masjid tu ada seorang hamba Allah ni suka ikut. Dia duduk depan. Duduk kat depan. Bagus betul. Mana saya pergi 3 masjid, pergi 3 dia duduk depan sekali. Dia yang tolong angkat saya, bawa punya buku dan bagai-bagai lah. Sampai ke airport dia pergi hantar juga. Sampai ke airport, Ustaz, terima kasih halalkan ilmu yang saya dapat. Dia cium tangan apa semua, saya pun peluk. Saya tak bagi dia cium tangan, saya tarik. Tapi saya pun peluk dia. Cuma dia Ustaz, saya suka tengok pen Ustaz. Saya pun kata, Allah, ni guru saya bagi. Ustaz, tak tahulah Ustaz, saya memang suka pada pen Ustaz. Saya boleh beli pen ni. Pen ni tak mahal Ustaz, RM80 Malaysia je. Saya nak beli, tapi saya tak nak. Saya nak yang Ustaz punya. Saya sanggup tukar dengan duit. Saya bagi $100 pada Ustaz. Dolar Singapura. Ustaz bagi yang itu. Saya tak tergamak tuan-tuan. Dekat airport seperti mana guru saya bagi pen tu, macam tu dah saya bagi pen. Saya cabut, saya letak dalam poket dia. Hati sedih tuan-tuan. Guru saya mungkin tak jumpa dah beliau. Kita pun tak tahu yang akan jadi macam ni. Tuan-tuan, saya masuk dalam, lepas check in masuk dalam, saya babai tu nampak pen. Pen.
Lepas tu tak jumpa dah mamak ni. Saya pergi Singapura sekarang ni setiap bulan, tak jumpa dah. Mana dia pergi, wallahu alam, hidup ke tidak. Tapi pen tu dia ambil. Tuan-tuan, tapi Allah tu maha kaya. Kita bagi ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah ganti balik. Tahun 2007 saya pun masuk dalam sementara nak tunggu flight, masuk dulu rehat dekat lounge. Masuk kat lounge tu, tunggu tu, ada seorang hamba Allah. Dia perkenal nama dia Datuk. Ada Datuk sekian-sekian. Allah, ustaz, saya duk tengok ustaz dalam, tanyalah ustaz, ustaz boleh tak tolong saya ustaz? Tolong kirakan faraid. Allahu Akbar. Kira faraid ni tuan, sakit kepala. Kira faraid sebab dia ada anak 3 orang. 3 lelaki, 2 perempuan. Lepas tu sebelum isteri dia meninggal. Jadi sebelum isteri meninggal, lepas isteri meninggal, anak sulung pula meninggal aksiden. Dari munasakah, tolong kira pula harta berapa dapat. Kemudian dia pula ada isteri nombor 2. Oh, macam-macam ceritalah, bawa-bawa setengah jam habis cerita. Inilah harta yang boleh dibahagi-bahagikan. Alhamdulillah ustaz. Dia bawa keluar duit, dia bawa keluar dari poket dia, nak bagi duit. Tebar apa dalam envelope. Ustaz ambil. Tak mau. Tengok tebar, sayang pula. Saya tak mau. Halal, saya tolongnya. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ikhlas. Saya kata, ustaz takkanlah tak buat apa, setengah jam saya ambil masa ustaz. Tak apa, saya boleh ingat balik apa yang saya belajar tentang faraid. Bagus juga ada ramai mati ni. Lepas orang meninggal, ni munasakah dia panggil. Saya pun kira. Payah tuan-tuan munasakah ni. Sakit otak mikir, kira. Lah kali, dapat bagi dia. Dia kata, tak apa dah ustaz, saya hadiah kat ustaz pen. Masuk poket. Bukan pen ni, pen satu lagi. Ada kat rumah tu. Saya pun, terima kasih lah pen. Saya tak tahu pen. Sebab aku pun baru lepas bagi satu lagi. Allah bagi tu pen. Tak apalah pen, tak kisah saya pun. Saya pun pergi jalan. Bila sampai ke airport Malaysia, saya pun jalan. Saya tengok ada tulis situ. Nampak dia punya lambang dia bintang. Saya kata, wah, sama lah Mont Blanc. Tu Mont Blanc. Nak kita ni bila ada pen, kita nak tahu berapa dia punya isi dia. Harga ink dalam tu. Sebab kalau ink mahal, matilah kita. Jadi kita nak tahu ink. Masuk dalam tuan-tuan, kita masuk. Wah, orang perempuan nampak yang jaga. Sir, ada barang baru sir. Ada barang baru. Sebab dia nampak pen tu ada kat situ. Dia layan terus lah tuan. Kita pun ni ink yang ni berapa ini RM35. Ada 2. 35. Okey, murah tak mahal. Okey. Tak beli pun saja tanya. Yang macam ni ada lagi tak? Okey, tunjuk yang kita punya. Ada. Tunjuk. Yang ni harga dia RM1,350. Wow! Tapi tak adalah terkejut depan dia. Cover. Harga masih macam dulu ya. Padahal aku tak tahu. Terus keluar tuan-tuan, terus mengaku kata tak ada dah. Aku takkan bagi dah. Sekarang ni pen ni tak boleh bagi kat orang. Cakaplah kata cantik macam mana pun, beli sendirilah tuan-tuan. Sebab takkan dapat dah. Tapi nak cerita, Allah tu maha kaya. Awak bagi, Allah bagi balik. Cumanya nak dapat tu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Rezeki masing-masing lah tuan-tuan. Yang ni pun saya dapat kan ni. Ada orang, saya tak tahu siapa bagi, tak ingat lah. Tapi dia bagi lah. Rezeki Allah ambil lah tuan. Kita menulis pun bukan nulis untuk apa pun, nulis untuk ceramah. Dapatlah rezeki sebesar. Prof Muhayya bagi. Prof Muhayya baru ingat. Prof Muhayya ambil, kata ustaz ambil ustaz. Tulis untuk dah lah lasik ni dia buat. Mata saya ni dia buat. Dia kata ustaz baca buku, ustaz baca kitab, saya dapat pahala. Senang dia dapat pahala. Dia bagi pen, ustaz tulis, saya dapat pahala. Baru teringat. Betul. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Ni nak cerita. Tu sebabnya kita janganlah lupa akan Allah Ta'ala. Mulut para ulama ni alim. Orang-orang yang ulama-ulama yang sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala, ilmu dia sangat digunakan untuk apa? Untuk tahnik anak-anak. Jadi itu sebabnya walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh sebelum akhir, sifat orang beribadat ataupun sifat seorang hamba itu, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sifat Nabi SAW sentiasa minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak nak lagi ya Allah. Tak nak lagi ya Allah, aku nak masuk dalam neraka. Allah tunjukkan depan Nabi macam mana keadaan-keadaan dalam neraka. Allah tunjuk macam mana dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi nak masuk syurga. Nabi minta ampun dengan Allah. Fi kulli yaumin, fi kulli sabahin, setiap hari, setiap pagi 70 kali
Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan dosa cukup banyak, tak pernah nak beristighfar kepada Allah taala. Allah bagi peluang tuan-tuan kita ni sama pakat-pakat boleh bertaubat. Allah bagi masa tuan-tuan untuk bertaubat. Anytime Allah boleh ambil umur kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sifat yang ketujuh, minta doa dengan Allah. Minta nak masuk syurga, minta jauh daripada neraka. Ya Allah, aku tak nak masuk neraka-Mu ya Allah. Itu sebab antara doa, ataupun saya boleh sebutkan bahawa antara yang disebut oleh para ulama, ada yang kata dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia dalam bahasa Arab tuan-tuan. Saya minat bahasa Arab. Dia ada tasbih, tamsil, semua. Ayat ni dipanggil ayat tawadhu. Ayat, ya Allah, aku ni nak masuk syurga-Mu ya Allah, tapi aku tak mampu ya Allah. Allahu akbar. Saya kalau baca doa ni, macam doa ni saya nangis. Sebab apa? Ayat tu sangat-sangat humble-nya kita tuan-tuan. Ilahi lastu lil firdaus si ahla. Ya Allah, aku nak masuk syurga tapi aku tak mampu ya Allah. Aku macam tak layak dengan syurga dengan amalan yang aku bawa ni. Mungkin ada ustaz dia tak setuju dengan dengan zikir ini ataupun dengan doa ini. Tak apa, saya hormat pandangan beliau. Mana mungkin mereka ada pandangan, tak apa, saya tak kisah. Tapi saya suka baca doa ni. Sebab dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, hadis ini hadis sahih. Nabi kata apa? Antum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum. Kamu tak masuk syurga dengan amalan kamu, walakin nabi rahmatillah atau kama qala, tapi kamu masuk dalam syurga Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah taala. Tuan-tuan, kita baca ya Allah. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku ya Allah, aku ni nak masuk syurga aku tak mampu ya Allah. Amalan aku sikit ya Allah. Nabi beristighfar, Nabi sembahyang malam sampai bengkak kaki ya Allah. Aku tak buat apa ya Allah. Malunya aku depan Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Kemudian ayat seterusnya menafikan juga yang aku tak nak masuk neraka ya Allah. Azabmu sangat-sangat pedih. Tuan-tuan, maknanya ayat tawaduk dia bagi. Jadi tuan-tuan, berdoalah, minta dengan Allah, aku tak nak masuk syurga. Aku tak nak masuk neraka. Aku tak nak masuk neraka, nak masuk syurga. Ni dah pukul 9, dia memang bersasar. Kejap lagi berhenti dah tu. Satu lagi tinggal. Memang dah kena berhenti dah ni. Sebab apa? Nak sampai rumah saya pula sejam lebih pula. Tapi nak cerita lagi. Doalah tuan-tuan, mintalah. Orang perempuan mintalah doa. Tuan-tuan perempuan lagilah senang nak masuk syurga tuan-tuan. Sungguh perempuan. Suami tepi tu, itulah syurga perempuan. Mintalah ampun dengan suami tiap-tiap malam. Bang, minta maaf ya bang. Kenapa? Kalau ada buat salah apa-apa, maafkan saya. Allahu akbar. Kita mati malam tu tuan-tuan, syurga tempat kita. Sebab Nabi SAW janjikan, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan, isteri yang mati, suami redha, suami ampun, syurga tempat mereka. Dalam satu hadis yang lain, riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, mereka ini akan dibenarkan tadkhulu tadkhuluna min abwab masyid. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang mereka nak masuk. Allahu Rabbi, diberi pilihan untuk pilih masuk. Ini orang perempuan yang salihah. Kita orang lelaki tuan-tuan, bukan minta maaf dengan isteri pun minta maaf juga dengan mak ayah kita. Ni kita tuan-tuan, ayah kita, mak kita. Ayah dah tak ada, mak kita tuan-tuan boleh cium kaki, ciumlah kaki mak. Cium kaki mak. Sebab apa? Sebab inilah mak kita. Dialah syurga kita tuan-tuan. Dia suruh apa pun buatlah tuan-tuan. Inilah ibu kita. Keberkatan di tangan mereka. Justru tuan-tuan, buatlah yang terbaik, minta doa, mintalah dengan keberkatan ibu bapa yang ada, suami kita yang ada, untuk Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Yang terakhir, sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sehingga disifatkan sebagai hamba, sifat yang ke-8, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika baina dzalika qawama. Al-ayah. Sifat yang terakhir, yang ke-8, iaitu sentiasa infakkan harta yang kita ada
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak bagi sesuatu tak semudah menerima. Memberi lebih berat daripada menerima. Kita nak bagi, selalu kita akan fikir merah, biru, hijau, merah, biru. Selalunya yang biru pertama yang selalu lebih keluar. Itu masa kita minta duit masjid, banyak duit RM1 paling banyak sekali tebal. Tuan-tuan, duit 50 paling sikit, duit 100 lagi sikit, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita akan berkira-kira untuk memberi. Tetapi kalau kita boleh lawan nafsu kita, innan nafsa la'ammaratun bisu', nafsu sentiasa ajak benda yang tak baik. Nak memberi, Allahu Akbar, tuan-tuan, memanglah jawabnya. Tapi kalau kita boleh lawan, kita akan diberikan rahmat Allah Ta'ala. Ni saya nak cerita benda betul, tuan-tuan. Ni saya dah cerita dalam TV, tuan-tuan ingat, saya cerita lagi sekali lagi, biar benda ini dapat kita manfaatkan bersama. Saya sangat yakin dengan pemberian yang Allah bagi pada kita. In tunfaq yunfaq alik, kata Nabi SAW, atau kama qala. Bila kamu memberi, Allah akan bagi balik. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am. Bagi salam dan bagi makan kepada orang. Memberi makan kepada orang ni, Allah tidak akan sia-siakan hidup kita. Pernah sekali, tuan-tuan, saya ni pagi-pagi saya akan lepak dan minum di kedai mamak. Sebab mamak punya teh tarik menyayat hati, tuan-tuan. Betul, teh tarik dia tu kalau kita minum masuk otak lah, tuan-tuan. Sebab dia buat dengan hati. Dia tarik dengan hati. Kita orang Melayu buat, fikir nak untung lebih je. Teh lama punya, susu dikurangkannya, tambah gula, macam-macam, jahanam air teh tarik, tuan-tuan. Tapi mamak dia buat kerup. Sebab apa? Sebab saya yang kedua, teh tarik mamak sedap. Yang kedua, sebab saya berkawan dengan Dr. Farid Ravi. Kan Dr. Farid Ravi kan? Dia kan asal dia India, lepas tu masuk Islam umur 18 tahun. Sekarang ni, tuan-tuan, hakim mahkamah pula dah. Hakim tilawah kebangsaan. Qori tu, tuan, masuk Islam umur 18, qori Quran. Saya daripada kecil masuk Islam, qori pun aku tak reti. Tahu makan kari je. Dia qori sedap, tuan-tuan, suara dia tinggi. Cuma dia ni tak masuk bertanding je. Dia sibuk ceramah, tak ada masuk bertanding. Nak masuk bertanding ni kena berlatih. Dia tak berlatih, tapi memang suara sedap. Tuan-tuan, bila kawan dengan Ustaz Farid ni tak boleh. Dia mesti teh tarik. Pagi-pagi mamak, mesti wajib mamak, baru dia pergi semangat kerja. Pergi ceramah, pergi kuis. Jadi saya pun dah kawan dengan dia macam tu lah. Bila saya pergi makan dengan dia, bila dia balik belajar buat PhD, dia buat PhD dia berjordan. Dia buat PhD dalam tafsir. Dapat pelajar terbaik PhD dalam tafsir, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya salute lah dengan dia. Tuan-tuan boleh panggil dia sekali, mari sini. Dia cakap tafsir ni, tuan-tuan, penuh dengan ilmu. Saya makan dengan dia. Jadi bila dia balik tu, saya minum, dah biasa minum teh tarik mamak, rasa sedap dah. Teh tarik saya warna cerah-cerah gitulah. Bila dia datang, mamak tengok muka dia, Ustaz Farid tarik datang buih dia luar biasa, tuan-tuan. Ni melempah buih. Bila duduk dengan teh dengan saya punya, saya dah minum separuh. Saya kata, Farid, kenapa kau punya teh tarik berbuih, aku punya tak ada buih? Sedangkan aku antara peminat tegar teh mamak, tapi tak sehebat kamu punya. Warnanya kelak, warna aku cerah. Kenapa wahai Farid? Ustaz Farid jawab, brother, tengok kulit lah, brother. Kulit aku lain, kulit kau lain. Kulit kau cerah lah. Aku gelap, dia mesti tahu aku punya taste. Oh, betul juga. Saya kata saya tak boleh, aku nak rasa hang punya. Saya pun ambil dia punya, saya minum. Bismillah. Wow, sedapnya Farid. Kenapa hang punya lagi likat, aku punya tak sedap, Farid? Biar betul kan. Dia pun ambil, dia minum saya punya tu. Ini tak sampai standard ni. Inilah aku duk minum 3 tahun hang dulu belajar dekat Jordan. Inilah yang aku minum. Oh ya ke? Dia panggil, aneh. Tarik cai. Dia cakap bahasa ibunda, dia tak cakap bahasa dia. Cakap dia tarik. Jadi mamak-mamak bila tengok Ustaz Farid cakap gitu, semua kenal saya adalah kawan baik Ustaz Farid. Start daripada situ, kalau saya datang seorang pun, kawan-kawan nampak, Ustaz Farid kawan ni, acai.
Jadi memang buih keluar juga tuan-tuan. Ni kawan dengan Nabi kata kawan dengan orang jual minyak wangi lah kita. Kawan dengan kaki teh tarik lah kita tuan-tuan. Dapat teh tarik bagus. Jadi saya selalu makan pagi-pagi ni. Dia pula sekarang ni dilantik jadi nazir Masjid Al-Mustaqim dekat Bukit Mahkota. Masjid ni buat 9 juta. Orangnya ramai. Kuliah maghrib saya kuliah fiqh fatwa 1,400 orang setiap bulan. Penuh orang. Ramai tuan-tuan. Masjid baru, semangat pun lain, semangat baru. Jadi tuan-tuan, dia jadi AJK masjid. Jadi kita lepak pagi-pagi lepas main subuh pun minum. Bila minum hari tu saya minum. Kami 3 orang. Datang ke masjid 4 orang. AJK masjid, puk mari duduk. Meja penuh, dia duduk kat belakang. Jadi kita makanlah 7 orang. 7 saya dengan Farid ni selalu berebut nak bayar. Kita berebut nak bayar. Jadi kalau saya pergi bayar depan Ustaz Farid, memang tak jalan. Sebab Ustaz Farid akan bagi tahu dekat aneh tu, aneh. Duit saya tak laku tiba-tiba. Payah. Saya tak reti cakap. Saya kata saya duit saya tu. Ustaz Farid dah bayar. Tak boleh. Oh, mamak ni sangat taat pada Ustaz Farid. Jadi saya lepas buat macam mana? Saya kata, saya pun bangun. Saya kata masa ni tengah ramai orang tau. Apa ni ada 7 orang makan. Masa ni saya kena bayar. Sebab kita kena bayar time ramai. Jangan time sikit baru kita bayar. Masa ni aku nak bayar. Tapi nak bayar kena buat teknik. Macam mana? Bangun, Ustaz Farid kata nak pergi mana? Nak pergi bilik air. Saya pun kalau bilik air dia tak cakap, dia pun makan roti canai dia. Saya pun pergi sampai kat bilik air. Saya sampai, saya pusing. Saya dah sampai kat bilik air, saya tak tipu dia. Ustaz mana boleh menipu? Sampai kat bilik air, saya tengok bilik air, saya patah balik. Betul lah, kan? Sampai bilik air, saya tak kata saya nak kencing. Kalau saya kata saya nak kencing, saya kena masuk bilik air kencing sampai keluar, barulah saya boleh keluar. Tapi alhamdulillah saya tak cakap saya nak kencing. Saya kata nak pergi bilik air. Saya sampai bilik air, saya pusing, pergi kat cashier. Mak, tolong bayar tu dua meja. Ustaz Farid dengan belakang. Okay. 53. Apa? 53. Saya bagi diskaun 50. Mamak, 7 orang mamak. Apa pula 53? Dia kira balik, mak. 53 je. Mak, betul ke mamak? Kenapa 53? Kenapa 50 pula? Kan 7 orang dia makan 7 roti canai, 7 nak teh tarik dan ada 1 nasi lemak. Oh, Ustaz, ada salah seorang daripada 4 orang yang kat belakang tu, dia order 27 roti canai. Jadi dah nak bayar terpaksa. Tuan-tuan, nak tak nak saya kena bayar juga. Bayar RM50. Makan pagi RM50 tuan-tuan. Dalam kereta fikir, ya Allah, RM50 aku. Tengah hari makan roti. Lari bajet. Kita sekarang ni zaman gawat, kena berjimat cermat. Jadi tuan-tuan, lari bajet. Tapi lah, bunyilah fikir. Itu hari Rabu. Hari Khamis, hari Jumaat, saya ada forum di Melaka. Saya, Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Haslin Bollywood. Dia buat dekat bandar Melaka. Kita nak buat kutipan untuk masjid. Masa tu dapat alhamdulillah 27,000 kutipan untuk masjid. Masjid tu dah ada duit, cuma dia nak kembangkan lagi. Dia nak tambah apa benda, wallahu alam, aircon ke sebagainya. Tak apalah, dapat 27. Yang bestnya bila sampai kat sana tu. Bila sampai sana tu, saya sampai sementara tunggu hotel nak check in. Ustaz Abdul Khairi datang daripada Pening. Masuk nak check in juga. Kata, "Syekh, Allahu Akbar Syekh. Ni ada orang bagi envelope. Ambil hantar satu, lepas tu Ustaz Haslin satu, Ustaz Haslin Bollywood satu." Saya kata, ni siapa yang bagi? Wallahu alam Syekh. Ana daripada Pening tu singgah minum dekat RNR Shah Alam. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz nak forum dekat Melaka kan, dengan Dr. Izhar, dengan Ustaz Haslin kan? Ya, betul. Alhamdulillah Ustaz, saya ada niat, saya ada hajat. Ni untuk Ustaz, satu dalam envelope, satu lagi untuk Ustaz Haslin, dan satu lagi untuk Dr. Izhar. Tolong sampaikan Ustaz ya, dan tolong ambil gambar dan WhatsApp pada saya. Dia takut nanti kalau Ustaz ni ambil. Dia takut juga tuan-tuan. Jadi tu yang bila dia bagi tu, kita buat ambil gambar, dia hantar, dia send, kata dah sampai dah tuan-tuan. Bila naik kat bilik, saya pun buka RM500 tuan-tuan. Saya fikir, ya Allah, RM500 siapa bagi? Tak ada kaitan pun, tak kenal pun. Kenapa dapat ni tuan-tuan? Tu hak RM50 aku habis.
balik pada RM50 roti canai. Lepas tu tuan-tuan, kita semangat lagi nak bagi tuan-tuan. Buat masa ni kita untuk belanja tak dapat lagi. Sementara nak tunggu ni, insya-Allah ada lah tu. Banyak kali semalam pun belanja juga Ustaz Farid. Nak cerita belanja. Jangan risau tuan-tuan, Allah akan bagi. Jangan kedekut. Lepas tu saya jumpa Ustaz Asrin. Turun-turun biasalah duduk hotel, kita bawa anak-anak pergi mandi. Turun-turun tengok Ustaz Asrin dah ada kat bawah. Terapung perut dia atas air. Saya kata, "Syekh, orang dia pun cakap, Syekh, ada orang bagi 500 lah Syekh." Betul lah, siapa yang bagi? Masya Allah, semoga Allah murahkan rezeki. Itulah, pagi tadi aku dekat Terengganu, dekat airport ada budak-budak tahfiz minta duit, minta untuk mahat tahfiz. Aku bagi RM500. Allah bagi terus Syekh. Ya Allah Akbar tuan-tuan. Allah balas terus malam tu juga. Kadang-kadang tuan-tuan, rezeki ni Allah bagi balas on the spot. Kata Imam Ghazali, 3 cara Allah bagi balik. Pertama, Allah bagi cash. Yang kedua, Allah lambatkan dalam hidup kita. Kita dapat tapi lambat. Yang ketiga, Allah tak bagi ketika hidup, tapi Allah bagi kepada anak keturunan kita setelah kita mati. Antara contoh yang dapat rasa ni adalah Datuk Yusuf Haslam. Kalau nak tahu cerita tentang Datuk Yusuf Haslam, tuan-tuan dan puan, kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Jadi apa yang baik itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Amalkanlah apa sahaja yang diamalkan oleh Nabi SAW. 8 sifat untuk kita jadi seorang hamba, barulah kita ada kemuliaan di situ insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu minna wa minkum.